Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 77,111 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 3,564 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,549 anggota. PDRM telah mengenakan 133 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri dan memeriksa sebanyak 293,181 kenderaan berbanding 277,002 kenderaan pada hari sebelumnya. Sebanyak 32 kenderaan telah diarah berpatah balik atas cubaan rentas negeri tanpa kebenaran, dan antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri yang tertinggi adalah Selangor sebanyak 17, Pahang sebanyak 6, Negeri Sembilan dan Melaka 4. Semalam, PDRM telah menahan dan mereman 21 individu di atas kesalahan engkar PKPB. PDRM juga telah mengeluarkan kompaun kepada 277 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB. Dan seperti biasa juga dah beberapa hari sebelum ini saya sebutkan, tiada kompaun dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri dan yang berkaitan dengan sambutan Aidilfitri ini. Oleh itu masih ramai lagi yang diambil tindakan. Sekali lagi lah, saya merayu kepada orang ramai supaya patuhilah setiap SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mengenai berita palsu, sehingga 6 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 telah pun diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Sebanyak 322 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas KKMM yang ditubuhkan untuk membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Oleh itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389110503 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Seperti biasa, semak dulu, sahkan dulu kesahihannya sebelum disebarkan. Mengenai ops sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 7,692 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Sebanyak 11,208 premis telah disanitasi, termasuk 2,647 pusat perniagaan
4,278 bangunan kerajaan, 1,583 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,348 tempat awam dan 352 pasaraya. Semalam, sebanyak 83 operasi sanitasi yang meliputi 56 zon di 13 buah negeri, antaranya Sarawak 22 operasi, Sabah 16 operasi, Pahang dan Melaka 14 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 6 Jun, sebanyak 165 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 169 pada hari sebelumnya, yang mana 14,982 individu yang pulang dari luar negara sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 431 rakyat Malaysia pulang dari luar negara dan telah pun di kuarantin. Seperti diumumkan sebelum ini, rakyat Malaysia yang pulang ke Malaysia dari luar negara dari 1 Jun 2020 perlu membayar 50% kos kuarantin. Sehingga 5 Jun 2020, seramai 1,487 rakyat Malaysia telah pulang ke Malaysia dan perlu membayar kos kuarantin wajib tersebut. Sejak 3 April 2020, seramai 50,237 rakyat Malaysia telah pulang dari luar negara dan di kuarantin wajib, manakala sehingga hari ini seramai 40,094 individu rakyat Malaysia telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mesyuarat juga membincangkan mengenai hala tuju iaitu dasar pusat kuarantin ini. InsyaAllah saya akan umumkan mengenai dasar baru tentang pusat kuarantin wajib ini. Saya sekali lagi ingin memaklumkan tentang tindakan ataupun proses penghantaran parti ke negara mereka. Seperti diumumkan, semua parti di 3 depo tahanan imigresen telah pun disaring sepenuhnya. Setiap orang di depo tersebut telah pun disaring. Parti yang positif seperti yang saya sebutkan akan dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan di MAEPS Serdang untuk rawatan, dan sehingga semalam 675 parti sedang menerima rawatan, manakala sebanyak 120 parti telah pun di-discharge. Kadang-kadang bila kita dengar laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan menyebutkan jumlah angka yang tinggi, mungkin ramai yang panik juga. Tapi seperti yang disebutkan bahawa yang tinggi angka COVID positif tersebut adalah daripada parti di depo-depo tahanan, bukan melibatkan rakyat Malaysia di luar sana. Baru-baru ini yang paling rendah 4 rakyat Malaysia yang positif, sedangkan 170 waktu itu adalah daripada warga asing, iaitu parti yang telah pun berada di pusat depo ini. Bermakna mereka adalah terkawal di dalam depo tersebut, dan probabiliti ataupun keberangkalian untuk menjangkitkan kepada warga rakyat Malaysia di luar sana adalah terlalu tipis sekali. Jadi tidak ada sebab, jadi rakyat tidak perlu bimbang walaupun ada nampak kenaikan, tetapi ianya melibatkan mereka yang telah pun terkurung ataupun dikuarantin di dalam pusat-pusat tahanan depo tersebut. Seperti yang saya sebutkan bahawa parti yang telah di-discharge akan dihantar pulang ke negara mereka. Hari ini merupakan hari pertama untuk fasa pertama menghantar pulang parti
yang akan bermula dengan melibatkan 2,189 warga Indonesia yang berada di depo-depo immigration di Semenanjung dan juga Sarawak. Manakala di depo immigration Sabah yang akan dihantar pulang adalah seramai 672 parti, iaitu daripada Indonesia. Kumpulan pertama ini akan melibatkan 450 parti yang akan dihantar pulang dengan 3 penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya, iaitu pada hari ini 6 Jun, dan akan diikuti pula pada 10 Jun 2020, iaitu hari Rabu depan, Selasa atau Rabu depan, dengan penghantaran pulang seramai 445 parti lagi ke Jakarta, Medan dan Surabaya juga. Manakala proses penghantaran melalui jalan laut akan melibatkan 1,294 parti yang akan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020. Ini merupakan fasa pertama yang melibatkan 2,189. Manakala fasa kedua akan melibatkan 2,623 parti yang akan dihantar pulang apabila proses dokumentasi parti ini selesai. Ada, saya fahamkan, ada yang tidak mempunyai pas perjalanan langsung. Jadi kerajaan Indonesia, saya difahamkan, akan membuat dokumen untuk menghantar mereka pulang tersebut. Pas, mungkin ada pas untuk one way untuk kembali ke negara mereka. Jadi ini sedang diuruskan oleh Kedutaan Indonesia, dan kerajaan sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan Indonesia di atas segala kerjasama yang diberikan kepada kita untuk menghantar pulang rakyat negara mereka ini. Kita, seperti saya sebutkan, beberapa negara lain juga telah bersetuju untuk mengambil pulang negara mereka, dan sewaktu saya bertemu dengan Duta Besar RRC ataupun Republik Rakyat Cina, Duta Besar Rakyat Cina juga bersetuju untuk menerima pulang rakyat mereka seramai lebih daripada 500 orang yang sedang berada di depo tahanan nanti. Jadi saya menyeru kepada kedutaan-kedutaan lain yang mempunyai rakyat Malaysia mempunyai rakyat mereka di depo-depo tahanan supaya bekerjasama dengan kita untuk kita bantu menghantar rakyat mereka untuk pulang ke negara mereka. Mengenai kawalan sempadan negara, seperti yang saya sebutkan bahawa kita serius dari segi memantau dan meningkatkan kawalan sempadan negara, terutamanya yang melibatkan lorong-lorong tikus. Operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM dan juga Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolusi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan menyekat penularan wabak COVID-19. Sehingga semalam, seramai 393 parti dan 72 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan 11 individu yang disyaki penyelundup serta 12 buah kapal. Agensi penguatkuasa juga berjaya mengusir 132 parti, 5 tekong serta 17 kapal yang cuba membolosi kawasan sempadan negara. Operasi bersepadu juga telah, ini bukan di laut tetapi di darat. Operasi bersepadu juga berjaya menahan 1,517 warga asing
yang menceroboh sempadan negara ini. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahawa kita akan terus memperketatkan kawalan sempadan, terutamanya di lorong-lorong tikus, bagi memastikan tiada kemasukan pendatang tanpa izin ke negara kita. Mengenai tapak binaan, suka saya maklumkan CIDB telah membuat 163 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 156 penguatkuasa pada hari semalam. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 83 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 16 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran, manakala 81 tapak binaan pula tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,913 tapak binaan, dan daripada jumlah tersebut 1,395 tapak binaan didapati mematuhi SOP dan 311 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB telah mengarahkan 12 tapak binaan untuk ditutup kerana gagal mematuhi SOP, manakala 5,195 tapak binaan masih belum beroperasi. Mesyuarat hari ini mendengar pembentangan daripada DBKL, daripada Kementerian Wilayah, mengenai cadangan permohonan pembukaan semula pasar-pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam serta bazaria di seluruh wilayah persekutuan. Mesyuarat telah pun bersetuju dengan SOP yang ketat yang telah pun dibentangkan, dan mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam serta serta bazaria di seluruh wilayah untuk beroperasi mulai 15 Jun 2020. Waktu operasi yang kita benarkan adalah bagi pasar pagi dan pasar terbuka adalah 6 pagi hingga 11 pagi, pasar malam 4 petang hingga 10 malam, dan bazaria 5 petang hingga 11 malam. Antara SOP yang telah pun kita sama-sama persetujui adalah jarak sosial di antara gerai ke gerai telah pun ditetapkan di antara 1.5 meter hingga 2 meter, dan di lokasi terbuka dan berpagar bagi mengawal laluan keluar masuk. Untuk keluar masuk hanya menggunakan satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Maknanya secara one way. Masuk daripada pintu masuk, dan bila sampai ke hujung tidak boleh berpusing-pusing seperti biasa. Mesti masuk dan sehala untuk keluar. Dan suhu akan diperiksa, suhu badan akan diperiksa di pintu masuk, hand sanitizer perlu digunakan, digalakkan penggunaan mask ataupun topeng muka, dan peniaga-peniaga yang menjual barang makanan dan sebagainya tidak boleh membuka menyediakan meja dan tempat makan, tetapi hanya boleh di take away sahaja. Banyak lagi SOP lain, termasuk SOP peniaga, keluasan meja dan sebagainya, semuanya terdapat di dalam SOP yang dikeluarkan oleh DBKL ini. Jadi mana-mana yang peniaga yang akan memulakan perniagaan boleh melihatnya melalui website DBKL dan juga MKN. Dan jika ada yang tidak patuh, kita telah memberi
kuasa kepada DBKL untuk menutup perniagaan tersebut. Jadi kita lakukan secara yang tegas kerana kita tahu ramai yang agak bimbang dengan pembukaan pasar malam ini. Dan walaupun ianya merupakan SOP yang dikeluarkan oleh DBKL ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan, tetapi SOP ini adalah juga untuk kegunaan pasar malam, pasar pagi dan lain-lain di seluruh negara. Bermakna mulai daripada 15 Jun yang saya sebutkan tadi, bukan setakat kebenaran ini bukan setakat untuk pembukaan pasar malam, pasar pagi dan sebagainya di seluruh wilayah, tetapi kita membenarkan pembukaan pasar-pasar malam, pagi dan sebagainya di seluruh negara dengan SOP yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh DBKL tadi, dan mungkin juga penyesuaian tertentu berdasarkan PBT. Seterusnya, dan satu lagi ialah peniaga dan pengunjung diwajibkan untuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Jadi saya cadangkan sebelum pembukaan ini, peniaga terutamanya dan pengunjung pasar malam supaya menaik turun, download, memuat turun, bukan menaik turun, memuat turun apps ataupun aplikasi MySejahtera. Satu lagi perniagaan yang ditunggu-tunggu sebenarnya, ya, ditunggu-tunggu walaupun berbagai-bagai pandangan timbul, ada pro dan kontranya, tapi perniagaan ini sebenarnya melibatkan seramai 74,500 pekerja yang berkaitan dengan sektor ini, iaitu sektor ataupun kedai gunting rambut. Mesyuarat hari ini juga mendengar pembentangan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawal Pengguna, iaitu KPDN HEP, dan selepas mendengar pembentangan tersebut, jadi mesyuarat hari ini juga telah bersetuju untuk membenarkan perkhidmatan gunting rambut dan hairdresser dan kecantikan, facial dan sebagainya bermula 10 Jun 2020 dengan SOP yang ketat. Sebenarnya untuk makluman, sumbangan sektor ini, ya, perniagaan gunting rambut dan yang berkaitan dengannya lah, facial, kecantikan, dandanan dan sebagainya, menyumbang kepada KDNK negara sejumlah 13.5 bilion setahun. Jadi besar, ya, sumbangan kepada pendapatan negara, ya. Aktiviti yang dibenarkan termasuk gunting rambut asas, cuci rambut, cukur jambang dan misai, solekan dan rawatan rambut, manicure dan pedicure, serta cuci dan rawatan muka. Bagi golongan yang berisiko tinggi, yang berusia 60 tahun ke atas, seperti saya, proses guntingan adalah diwajibkan secara temu janji dan tanpa kehadiran pihak-pihak lain sewaktu proses tersebut. Dan kita juga meminta supaya ditetapkan waktu untuk mereka yang berusia emas, warga emas ini, ya. Kita minta supaya ditetapkan. Akan ditetapkan oleh kedai-kedai tersebut lah. Mungkin kerana nak mengelakkan pencampuran dengan orang ramai, kita tetapkan sebagai contoh pukul 10 hingga pukul 12 sebagai contoh untuk mereka yang warga emas saja. Jadi ini bagi mengelakkan
campuran dengan orang lain kerana warga MAS merupakan warga yang berisiko tinggi. Begitu juga dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Dibenarkan tapi perlu memakai alat pelindung diri serta penutup muka dan apron pakai buang. Jadi antara SOP yang dikenalkan yang perlu dipatuhi termasuk pemakaian face shield yang plastik tu dan apron bagi penggunting rambut dan juga yang terlibat dengan facial dan sebagainya mesti memakai apron. Mereka juga perlu memakai glove yang akan ditukar siap pelanggan, bertukar pelanggan mesti bertukar glove tersebut. Dan mereka juga perlu setiap pelanggan mesti memakai apron yang boleh dipanggil dipakai buang tersebut. Jadi tidak boleh bergilir apron yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Apabila habis mesti dibuang ataupun mungkin boleh dibawa balik oleh pelanggan tersebut dan akan gunakan untuk kedatangan mereka selepas daripada mereka bergunting rambut tersebut. Jadi tak perlu belilah untuk akan datang. Dan ini adalah antara yang kita persetujui. SOP yang lain seperti pemakaian topi muka, pemakaian sanitizer, hand sanitizer, cek setiap yang datang dari segi suhu, begitu juga dengan mengambil nama pelanggan dan sebagainya seperti biasa. Itu adalah SOP biasa yang perlu dipatuhi oleh setiap kedai gunting rambut dan kecantikan ini. Sebenarnya hari ini banyak perkara yang dibincangkan, ya. Termasuklah permohonan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk membenarkan latihan sukan yang telah pun kita persetujui. Begitu juga dengan kedai-kedai atau premis-premis perniagaan yang melibatkan sukan seperti gimnasium dan sebagainya. Begitu juga dengan Kementerian Perpaduan Negara mengenai ini rukun tetangga, mengenai rukun tetangga pun dibincangkan tadi. Begitu juga dengan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Ada 250,000 rakyat Malaysia yang bekerja berulang-alik antara Malaysia iaitu Johor dan Singapura yang pergi setiap hari berulang-alik. Jadi perkara juga dibincangkan tadi, walaupun oleh kerana waktu pun tidak ada lagi. Jadi saya akan umumkan besok ataupun hari Isnin nanti perkara-perkara yang telah pun kita putuskan. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Dalam sidang media sebelum ini saya ada bertanyakan soalan dan Datuk Seri ada menjawab mengatakan bahawa dari sudut etika tidak wajar sekolah-sekolah mengenakan yuran sepanjang PKP kerana sekolah ditutup. Bagaimanapun susulan daripada itu ada sekolah persendirian yang berkata mereka menyediakan modul pembelajaran secara online sepanjang PKP. Oleh demikian mereka turut meminta bayaran yuran bulanan dari ibu bapa dengan potongan diskaun tertentu untuk mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Dan sekolah ini juga mendakwa mereka perlu membayar allowance guru-guru mereka kerana tidak mahu guru-guru ini berhenti dan mencari kerja lain. Ini akan menyukarkan mereka untuk mendapatkan guru baru jika sekolah dibuka semula. Jadi minta pandangan Datuk Seri. Saya tidak sebutkan ianya merupakan dasar, itu yang pertama. Sebab saya sebut dasar adalah di bawah Kementerian Pendidikan. Cuma saya sebut secara etika. Kalau kita tidak memberikan perkhidmatan, tidak wajar untuk meminta orang membayar
kerana tidak ada perkhidmatan yang beri. Tetapi dari segi soalan tadi mengatakan sekolah-sekolah ini memberikan perkhidmatan pembelajaran atas talian. Kalau macam tu tentu telah ada perkhidmatan. Kalau ada perkhidmatan, of course, saya percaya mereka boleh mengutip bayaran. Soal secara diskaun dan sebagainya, itu adalah terserah di antara sekolah dan ibu bapa. Katakan tiba-tiba satu sekolah tu langsung tidak ada pembelajaran pun. Tiba-tiba ibu bapa pula secara sukarela ingin membayar. Itu terserah. Kerana ini adalah hubungan di antara ibu bapa dengan sekolah. Cuma saya mengatakan dari segi etika sahaja. Tak bolehlah kalau kita tak beri servis, kita minta mereka bayar. Walaupun ini terserah kepada ibu bapa dan juga sekolah tersebut. Lebih-lebih lagi kalau sekolah tu menyediakan pembelajaran secara online. Maknanya adalah pembelajaran. Kalau dah ada pembelajaran, maka mereka nak mengutip yuran dan sebagainya, terserah kepada persetujuan antara ibu dan ibu bapa mereka. Jadi Kementerian Pendidikan lah, jika ada dasar tertentu tentang perkara ini, maka itu adalah terletak di bawah Kementerian Pendidikan. Setakat ini saya pun tidak tahu apakah dasar Kementerian Pendidikan mengenai sekolah. Kalau ada sekolah yang tidak menyediakan perkhidmatan tetapi memerlukan bayaran, kita serahkan pada pendidikan. Cuma saya tu peribadi kerana berdasarkan etika. Assalamualaikum Datuk Seri. Hari ini kalau kita lihat banyak sektor yang akan mula beroperasi seperti gunting rambut dan juga pasar malam. Jadi terdapat juga pengusaha Kuala Pancing merayu agar mereka dibenarkan beroperasi semula dengan bersiap sedia untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Mereka mendakwa mengalami kerugian besar kerana tidak dapat beroperasi hampir 2 bulan disebabkan PKP. Pada masa sama perlu membayar kos sewa tanah, bil elektrik dan gaji pekerja. Jika industri seni, pasar malam dan juga gunting rambut akan mula beroperasi, kenapa tidak kepada Kuala Pancing? Jadi adakah ini juga akan dipertimbangkan dan dibincangkan oleh kerajaan? Terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah pada hari Isnin nanti, hari Selasa nanti kita akan membincangkan lebih banyak sektor-sektor yang akan kita berikan kebenaran. Seperti saya katakan bahawa kita secara berperingkat memberikan kelonggaran ini. Jadi salah satunya adalah aktiviti pancing di kolam. Begitu juga kita akan bincangkan dari segi permohonan bot-bot pelancong yang membawa pelancong untuk memancing di laut. Jadi perkara ini juga kita akan bincangkan secara lebih detail dengan SOP-nya supaya kita boleh pastikan bahawa akhirnya kesemua sektor ekonomi akan dibuka dengan SOP yang ditetapkan. Walaupun mungkin ada lagi yang tidak dibuka, tapi hampir keseluruhannya akan dibuka. Okey? Kita akan bincang nanti, hari Selasa nanti. Datuk Seri, mengenai kebenaran untuk kedai gunting rambut beroperasi, adakah ini termasuk khidmat gunting rambut dari rumah ke rumah? Bila kita dah buka ni, pada gunting rambut ni, jadi termasuklah rumah ke rumah dan SOP-nya sama. SOP-nya sama. Dan rumah sebenarnya lagi lebih dari segi selamatnya, kalau kita nak katakan lebih selamat kerana tidak ada percampuran dengan mana-mana orang. Sebab mungkin ada, walaupun ada penjarakan sosial dari segi kursinya, mungkin dia ada 3 tempat atau 5 tempat yang sedang bergunting. Sedangkan di rumah mungkin 1 orang saja. Jadi sebab itu ianya termasuklah di rumah, kerana dari rumah tu lebih, saya kira tidak ada percampuran dengan orang luar pun, Kita buka. Alright. Datuk Seri, saya ada 2 soalan. Jadi soalan pertama, adakah kerajaan akan mempertimbang kebenaran pusat tuition dibuka dengan mengamalkan SOP? Dan soalan kedua saya, suami isteri terpisah boleh rentas negeri, bujang nak berkahwin pun boleh. Jadi ramai dah tertunggu-tunggu Datuk Seri, apa berita gembira untuk orang bujang merentas negeri, jumpa keluarga? Okey. Wah, ada lagi soalan ni. Okey, apa tadi soalan pertama tadi tentang pusat tuition ni? Saya percaya Kementerian Pendidikan akan mengumumkan sesuatu mengenai dengan pendidikan
kita tunggulah pengumuman daripada Kementerian Pendidikan. Untuk orang bujang dan sebagainya, rentas negeri, saya difahamkan besok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu. Jadi kita tunggulah. Saya takut nanti saya umum berbeza pula dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ataupun nanti saya umum lebih awal daripada Perdana Menteri. Tak boleh. Jadi besok Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu. Tentu sajalah banyak perkara-perkara yang mungkin akan disebut. Jadi kita tunggulah. Lepas itu kalau tak sebut baru saya sebut. Okey, untuk orang-orang bujang bersabar sehingga besok. Okey. Datuk Seri, difahamkan bahawa SOP perluasan kapasiti jemaah bagi solat Jumaat dan solat berjemaah dibentangkan dalam mesyuarat hari ini. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan keputusan semasa berkaitan berkenaan. Ya. Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama telah pun membentangkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri pagi tadi tentang cadangan untuk memberikan lebih kelonggaran kepada persembahyang jemaah dan juga sembahyang Jumaat. Ya. Kalau dulu hanya di limit ataupun dihadkan kepada 30. Tadi kita bersetuju pada dasarnya, iaitu berdasarkan keluasan masjid. Asalkan ada penjarakan sosial di dalam masjid tersebut, maka kita kata tidak ada halangan untuk kita membuka kepada orang ramai untuk bersembahyang jemaah. Kalau masjid itu besar, sebagai contoh, Masjid Putrajaya, kalau 1 meter penjarakannya mungkin boleh sampai 200 atau 300 sebagai contoh, maka 200-300 lah jemaahnya. Jadi kita pada dasar, kita sebut pada dasarnya bersetuju kerana setiap perkara yang berkaitan dengan agama mesti mendapat kelulusan daripada raja-raja di peringkat negeri dan juga duli yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong jika ianya melibatkan negeri-negeri tidak beraja. Dan SOP tadi adalah untuk Kuala Lumpur, untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta Putrajaya. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan yang kita bincang tadi. Ya, kita bincang tadi itu yang dipersetujui. Tapi kita tidak boleh meluluskan sebelum perkara ini diluluskan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Tentang SOP detail je, insya-Allah. Kalau ada diluluskan nanti, SOP itu akan dibentangkan, mungkin akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi kita tunggu selepas kelulusan daripada Bawah Duli, kemudian pastinya Menteri Hal Ehwal Agama akan mengumumkan detail SOP-nya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.